Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali lagi dengan saya Tia Arifin di talk show bersama Tia, Kupas Kupas Kupas, yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Alright, kepada Anda semua, apa kabar? Long time no see, sudah lama tak berjumpa. Kan, sudah beberapa hari tak berjumpa dan kembali lagi di hari yang spesial ya. Kita nak mulakan hari ini dengan hari-hari yang sangat energi, yang hari-hari di mana kita nak mendengar perkongsian daripada wanita-wanita yang memberikan inspirasi kepada anda semua. Okay, so semua jangan lupa untuk kongsikan live ini kepada family, mak, saudara, kawan-kawan, mana tahulah mereka yang menonton ini akan mendapatkan manfaat dan mendapatkan tips-tips yang menarik daripada panelis yang Tia akan bawakan malam ini juga. Okay, so pastinya Tia nak share juga nama pemenang episod sebelum ini. Di setiap episod pasti akan ada hadiah. Dan yang macam mana dapat hadiah tu, untuk you all boleh masuk kepada Telegram Tia Arifin dan Tia akan pas soalan akan Tia bagi kepada akhir acara. Jadi make sure kalian kena dengar apa yang panelis kita share, kerana soalan akan Tia bagi sesuai dengan apa konten yang panelis share. Jadi, minggu sebelum ini, pemenangnya adalah tanya kepada Ifti Aisyah yang telah menjawab soalan dengan betul, iaitu bersukan. Betul kan? Jawapan daripada panelis kita iaitu Sheila Hamzah, apa yang dia buat iaitu bersukan. Okey, kepada anda semua yang ingin lebih tahu lebih lanjut tentang mengenai bersama Tia, aktiviti Tia, anda boleh join di Telegram channel Tia Arifin. Yang tak menang jangan risau, kerana ada lagi, setiap episod kita akan ada lagi hadiah spesial yang akan menanti anda. Yes, hadiah spesial kita pada hari ini adalah mystery box dan di dalamnya adalah satu set jus Mutiara sachet, dan kita ada mask eksklusif, ada planner, ada tanggal semua kan. Anda di rumah. Jadi macam nak menang, anda join Telegram channel Tia Arifin dan Tia akan bagi tahu apa soalan yang you all boleh jawab. Okey. Baik, so semua, sebelum kita mula hari ini, Tia ada satu sesuatu yang sangat special untuk anda. Kerana seperti sekarang kan, negara kita kan tetap ada yang namanya melawan pandemik COVID-19. Banyak sangat orang yang dibuang kerja. Banyak sangat wanita-wanita yang terjejas seri rumah. Betul ke betul? Siapa yang dekat sini, saya nak tanya, siapa sini yang terjejas dekat pandemik kali ini? Maybe anda yang dibuang kerja atau suami yang dibuang kerja. Cuti tanpa gaji. Kan? Tak boleh berniaga. Tak boleh keluar rumah. Ada masalah kewangan, masalah hutang. And anda nak mencuba untuk keluar daripada masalah tersebut. Siapa yang rasa nak keluar dan nak dia bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Komen di bawah. Sebelum itu, macam mana caranya? Tia nak anda saksikan video pada layar kaca. Silahkan. Tapi boleh buat duit gaji kurang pun 4 angka lah sebulan. Thank you so much sebab dah bagi peluang untuk berniaga, untuk ada duit di tangan. Selama ni diorang mungkin mengharapkan suami. Dia dapat bersedekah, dapat wakafkan hasil daripada Mutiara tu pada masjid-masjid. Kawan-kawan yang susah pun dia dapat bantu. Pada tahun ini saya telah pecah rekod pada bulan Mac, iaitu sebanyak 1010 unit, iaitu lebih hampir RM70,000 hanya untuk satu bulan. Saya dapat spend dekat anak-anak yatim. Kita dah tak payah fikir beli minyak, bagai nak post semua. Nak zaman COVID ni kan order-order pub terus sampai. Plus servis cepat gila. Walaupun kita lockdown macam ni, masih boleh bayar api, bayar. Yes. So kepada anda semua, mereka lah salah seorang dan di antara yang alhamdulillah Tia bantu dengan memberikan peluang untuk mereka. Okey, dan kepada anda semua yang nak juga Tia bantu, Tia nak bantu semua dekat sini iaitu untuk menghadiri. Tia membuat satu seminar 100% percuma. Tia akan buat seminar tersebut iaitu pada tanggal 8 bulan 8, okey, tanggal 8 iaitu minggu ini. Okey, 100% seminar ini Tia taja dan percuma iaitu seminar cari duit bersama Mutiara. Dan anda boleh join, macam mana nak daftar, anda boleh tiada pindah, anda boleh layari daftar di www
www.berniagabersamatia.com/CDM atau anda boleh klik saja link di bio Tia. Dan pada anda, seminar ini khas untuk anda yang ada masalah keuangan. Anda yang ingin mencari jalan, anda ingin mencari lampu kejayaan, anda ingin di-guide, anda ada peluang apa nak kena buat. Yes, peluang ini tanpa mengeluarkan iuran, tanpa mengeluarkan sedikit modal. Anda boleh daftarkan diri anda untuk menghadiri seminar 100% percuma, dan seminar ini khas akan ada seseorang yang sangat spesial, iaitu Datuk Wira Dr. Azizan Osman akan bersama dengan kita di seminar tanggal 88 tahun ini. Alright? So semua, insya-Allah kan, Tia yakin kalau kita ada sesuatu yang kita nak, walaupun pandemik kan, Tia yakin semua boleh berjaya. Asalkan kalian nak berjaya. Alright, kan, cerita mengenai bersama Tia, kan, Tia dah share dah sebenarnya siapa yang dah tahu juga seorang wanita yang Tia akan jemput pada hari ini. Siapa yang agak-agaknya dah tahu? Cuba komen, Tia nak tengok komen you guys semua. Siapa yang agak-agaknya dah tahu dah? Siapa yang dah tahu dah? Beliau adalah seorang wanita yang mana kan beliau memiliki kecantikan dan juga kepandaian. Orang cakap macam beauty with brain. Kan beliau adalah orang wanita yang boleh mengatur jadualnya, menjaga keseimbangan di mana dengan kerjaya dan pelajaran. Yes. Wah, semua dah tahu dah. Semua dah tahu dah. Ya, dan Tia cukup mengenali beliau juga, kan? And beliau terkenal dengan, yes, sebagai pembawa acara, pembawa berita yang cukup orang akan tengok setiap malam, ya, kan? Dengan pembawa berita dia macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di, kan tak tahulah Tia mungkin tak cuta. Macam tu lebih kurang, ya. Nanti kita minta sebagai pakarnya, ya. Yes, sudah tahu dah, betul sekali. Dan di sini Tia nak mengupas macam mana kan seorang Hawa Rizwana boleh berkarir di Malaysia, boleh menjadi seorang pembawa acara, pembawa berita, dan beliau pun boleh juga orang cakap macam tidak menyampingkan tentang pendidikan. And kita nak tahu, and bukan itu saja, kita nak tahu juga apa yang dia buat, kan? Macam mana dia boleh macam tu, kan? And kita nak kupas juga dia bersama Tia kali ini. Adakah anda sudah sedia? Tia akan jemput Hawa Rizwana bersama dengan kita pada malam ini di Bertia. Yes. Tak sabar. Okey, sabar. Kita akan bersama dengan Hawa di malam ini. Alright, Hai Tia. Hai Hawa. Lamanya tak jumpa. Kan, Hawa, apa khabar? Sihat Hawa? Alhamdulillah. Setiap apa Hawa tengok hari-hari aktif je. Kan, Alhamdulillah. Hawa pun juga kan. Okey Hawa, sebelum itu Tia ucapkan terima kasih banyak kerana dah sudi untuk bersama Tia di malam ini, dan insya-Allah bersudi untuk kongsi apa perjalanan kisah-kisah Hawa di sini. Thank you so much Hawa. Kak Tia sebab jemput Hawa. Iya, okey. Hawa, okey, maybe dekat sini kan ada yang juga banyak juga followers di sini kan, property Indonesia kan, ada dekat Singapura juga semua. Dan kenal maka tak kenal maka tak sayang. So Hawa silakan perkenalkan Hawa dahulu, silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab join live Instagram Hawa dengan Tia. Sebenarnya Hawa dengan Tia dah kenal beberapa tahun juga lah kan. Tapi betul, sibuk jumpa sekali-sekala. Okay, kepada yang baru mengenali, Hawa sekarang ni bekerja sebagai penyampai berita dekat TV3, pengacara untuk Wanita Hari Ini dan juga Hello Doktor. Dan Alhamdulillah hari ini secara rasminya bermula tugas sebagai penyampai radio di Bulletin Asal. Dekat radio pula. Ya, banyak lagi nak belajar. I'm excited, sangat-sangat excited. Tapi dalam masa sama berdebar lah. Sebab first time kendalikan radio, tapi harapnya akan berjalan dengan lancar dan dipermudahkanlah sentiasa, insyaAllah. Itu sedikit sebanyak boleh Hawa share sekarang ni. Wow, Hawa kan, kita dah nak penasaran dah ni. Saya berasa penasaran macam mana Hawa boleh berkarir menjadi seorang pembawa acara atau pembawa berita kan. So sekarang ni Hawa ada program, ada 3 program. Kalau TV 3,
Tiga. Radio 1. Okay, so TV tu apa yang sekarang ni awak tengah jalan wanita hari ni? Wanita hari ini, Hello Doktor. Doktor? Buletin TV3, berita. Oh, wow. And sekarang ni ada buat berita radio pula. Di radio juga. Baru mula hari ini secara rasminya akan ke udara setiap Isnin sampai Jumaat. Kita live dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi. Jadi kalau pagi-pagi drive ke, baru bangun tidur, nak bersiap-siap ke, dengarlah Buletin FM 101. Buletin FM. Wow, luar biasa kan? Wow, sangat pack sebenarnya Hawa ya menjadi seorang pembawa berita. Okey Hawa, okey kita kan sekarang ni kita tahu kan Warizwana adalah pembawa berita yang dah lama dah dekat dekat industri kan. And sangat saya tengok dan satu masa ada empat acara yang Hawa bawa kan. 4 jenis. And benda tu adalah dan yang seperti kita tahu juga Hawa adalah seorang yang juga mengedepankan pendidikan. Nah, ini yang kita nak korek ni sebenarnya kan dekat bersama Tia kali ini. So macam mana Hawa boleh, okay, the first dulu lah, macam mana Hawa boleh nak jadi pembawa berita? Adakah itu cita-cita seorang Hawa? Seorang Hawa ni kan Tia, Hawa tak pernah plan lah. Jenis go with the flow. Tapi ada time plan-plan juga kan. Tapi kalau ikut cita-cita ni Tia, Hawa punya cita-cita banyak. Nak jadi fashion designer lah, nak jadi lah, jadi wartawan pun ya juga. Hawa rasa first time Hawa jumpa Tia masa tu Hawa masih interview Arif pasal Arif. Ya, Mirza Arif dekat jiwa aku. Masa jiwa aku. Lepas tu long story short, ayah Hawa lah yang suggest untuk Hawa belajar bidang kewartawanan. Sebab bila kita belajar bidang kewartawanan ni, kita belajar macam-macam. Jumpa pun macam-macam orang, dari selebriti lah, menteri lah, pelakon lah, penguatkuasa dan sebagainya. Alhamdulillah, dari situlah bermula kerjaya sebagai penyampai berita. Tak pernah plan pun, tak adalah cita-cita bila kecil besar nanti nak jadi penyampai berita. Bukan tu aimnya. Tapi belajar, Hawa plan, habis je belajar ijazah sarjana muda ataupun degree, Hawa plan nak terus belajar master, terus nak ijazah. Tapi Alhamdulillah ditawarkan bekerja sebagai penyampai berita dan wartawan dekat TV9 masa tu. Hawa accept. Dan bila tanya pensyarah pun suggest untuk Hawa kerja dulu, baru belajar, baru sambung belajar. Kata dia, bila kita bekerja ni, lepas tu kita sambung belajar, dia lagi senang. Kita boleh relate apa yang kita kerja tu dengan apa yang kita belajar. Alhamdulillah itu yang Hawa buat lah. Semua Allah dah susun dah sebenarnya, tanpa kita sedar. Benda yang kita sedih ke, benda yang tak best jadi sebelum ni pun, sekarang ni bila kita tengok balik, ada hikmah dia. Jadi menjawab soalan Tia tu, tak adalah Hawa bercita-cita kan, tapi itu rezekinya, itu takdirnya, dan Hawa pun minat. Macam itulah jadinya sekarang. Alhamdulillah. Tadi Azhar Kadir share tadi ada cerita sedih-sedihnya dan jadikan hikmah. Memang apa sedihnya? Adakah bentuk strugglean Hawa nak belajar, bekerja ke atau apa? Okay, kalau kita cakap pasal belajar sambil kerja, memang banyaklah menangisnya. Nangis siang malam. Sebab Hawa bekerja sebagai wartawan, penyampai berita. At the same time, content creator juga kan, buat video untuk Instagram dan sebagainya. Untuk nak bahagi masa tu sampai hobi sendiri, masa tu yelah kita suka bersenam, kita nak relax pun tak sempat. Jadi korbankan kerjaya sebagai wartawan, dan Alhamdulillah masih ditawarkan untuk menyampaikan berita. Lepas tu macam okay, tak apalah, kita fokus belajar dan kerja sebagai penyampai berita sahaja. Tapi beberapa bulan kemudian ditawarkan untuk Wanita Hari Ini yang waktu dia tak ganggu pun kelas-kelas Hawa waktu belajar tu. Lepas tu fix dia. Apa dia? Wanita memang, Hari Ini pukul setiap Isnin sampai Sabtu. Kelas Hawa 6 sampai 10 setiap
So bagi Hawa, it is okay untuk kita korbankan sesuatu walaupun kita rasa perit, sebab Allah akan bagi something better yang kita tak sangka kita akan dapat juga. Betul. So Miss adalah pengorbanan Hawa dari segi masa kan. And mungkin masa-masa dekat sekarang patutnya Hawa bersama dengan kawan-kawan kan. Atau mungkin adalah masa-masa untuk lepak kan, bersukan. Tapi Hawa merelakan masanya untuk bekerja dan belajar dalam masa yang sama. Alhamdulillah. Tapi tak adalah Hawa nak kata struggle sangat-sangat tu. Okay lah, memang sejujurnya itu yang Hawa rasa. Tapi dalam masa yang sama Hawa bersyukur juga sebab Hawa dengan family very supportive, sangat memahami. Hawa balik kerja belajar kan. Tapi dalam masa yang sama bila kita stres kita ingat okay, apa yang kita ada untuk kita rasa bersyukur untuk kurangkan stres tu. Semua kita ada struggle masing-masing. Tia sebagai usahawan ada 2 orang anak lagi. I'm sure untuk kerja sambil membesarkan 2 anak kan, nak bagi perhatian yang sepenuhnya. Jadi apa yang Hawa boleh pesan dekat semua, bila kita rasa tertekan kan, ni siapa-siapa yang Hawa tanya pun lah, apa yang you guys buat untuk kurangkan rasa stres ataupun kita rasa cemburu ke kan. Apa-apa pun untuk bagi kita tenang ialah kita bersyukur dengan apa Allah ada. Sebab sebenarnya ramai lagi yang lagi susah dari kita. Betul? Sangat betul sekali Hawa kan. And sekarang ni kan berarti mengulas daripada sebelum ni, Hawa tak langsung macam saya nak jadi pembawa acara, tidak, tapi just go with flow. Adakah mungkin Hawa tengok sosok ayah Hawa yang memberikan inspirasi secara tidak langsung? Ya, memang dari kecil lagi tanpa Hawa sedar, dari kecil ayah Hawa suka ambil video. Hawa pun jenis cakap banyak jugalah dari kecil tu kan. Kalau dia ambil Hawa dari sekolah pun akan ada surat khabar. Lepas tu dia suruh baca surat khabar tu bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dia akan betulkan kalau cara Hawa sebut salah ke, maksud dia ke, ataupun tempat-tempat contohnya kecil-kecil dulu kita tak tahulah Georgetown ke dekat Penang ke apa. Jadi tanpa disedari dari kecil ayah dah didik Hawa macam tu. Pun minat lah penyampai berita yang masa kecil-kecil dulu, antaranya Azlina Rizwan dan ramai lagi lah pastinya. Tapi masa tu Hawa sangat-sangat minat Nur Azlina Rizwan, penyampai berita waktu tu. Tak percaya jugalah sekarang ini berada di tempat situ. Jadi betul tanpa Hawa sedar guidance ayah Hawa yang bawa Hawa ke sini. Wow, dan juga saya rasa kan kerana ayah Hawa bagi Hawa koran macam newspaper, so Hawa pun jadi dia bawa berita macam berita TV3 yang betul-betul macam nak baca kan macam newspaper kan, macam formal. Sebab Hawa suka baca kot kecil dululah. Sekarang ni macam tak banyak sangat baca. Tapi baca dekat ni sekarang dah ada online kan, boleh buka online, Kindle kan, segala macam kan. Bagus, luar biasa. Okay Hawa, so alhamdulillah kan Hawa dah dah banyak aktiviti dan banyak pengalaman menjadi seorang pembawa berita. Hawa mula berkarir, mula bekerja dari tahun berapa? Okay, bagi Hawa tak lama sangat lagi lah, sebab baru nak masuk 4 tahun. Berbanding ramai lagi pengacara, berbanding dengan ramai lagi penyampai berita, wartawan. Pengalaman Hawa rasa sangat-sangat sikit, beberapa peratus saja. Tapi kenapa dia macam rasa dah lama Hawa 2017. Kerana dia rasa Hawa selalu muncul kot. Terlalu aktiviti tu banyak kan. So dia rasa macam Hawa. Offline pun ada Hawa lagi. Kamu lah rezeki. Macam mana? Jangan boring tau. Tak adalah. Bagi Hawa sebut tu rezeki, tapi that's not a reason ataupun sesuatu yang boleh buat Hawa terlalu bangga, sebab I'm sure ramai lagi yang sangat bakat. Dan dalam umur ni, dalam umur yang bagi Hawa baru 4 tahun ni, banyak lagi Hawa kena buka minda, terima, accept dan jadi lebih baik.
sampailah kita di satu tahap punya kita rasa kita cukup baik, kita kena still open to new knowledge kan. Mungkin satu hari nanti bila umur dah 40-50 ke, kita rasa dah pandai ke, sebenarnya tak. Banyak lagi benda-benda baru yang new generation yang kita kena belajar. Hopefully I'll be like that lah. Hopefully kita jadi macam dewasa kan, kita sentiasa terbuka untuk ilmu-ilmu baru. Betul-betul, kerana dengan ilmu barulah semakin kita berisi, semakin kita menunduk. Dan kita nak belajar kan. Ilmu tu ibarat macam gelas dan air. Kalau kita dah penuh, kita kena kosongkan balik supaya kita nak terima lagi ilmu baru. Sebenarnya kan Tia, tak pernah cerita dekat Tia lah kan. Tapi ialah sejak kita kenal, sebelum kita kenal personally lagi, Hawa dah kenal Tia lah. Tapi I'm amazed tengok Tia yang tak pernah penat, tak pernah give up. And then sebenarnya Tia antara yang bagi Hawa inspiration lah, yang kita sebenarnya selagi kita ada tenaga, selagi kita ada kudrat ni, all out. So, and thank you lah tu yang nak cakap kat Tia. Thank you so much. Alah, terima kasih banyak. Thank you Halwa. Inspirasi kat semua wanita sekarang ni. Ya, sama-sama kita bantu orang ramaikan dekat luar sana. Thank you so much Hawa. Tia rasa macam teruja, dan Tia pun juga tengok Hawa sebagai seorang orang cakap macam apa ya, tak ramai tau Hawa orang yang boleh bekerja dan juga dia mengutamakan juga pendidikan. Mengutamakan pendidikan kan. Dan benda tu Hawa dah buat, dan alhamdulillah Hawa dah selesai dah sekolah, betul tak? Alhamdulillah, bulan Mac hari tu. Mac hari tu, wow kan. Masa PKP berarti? Mulanya dulu dia 2 tahun Hawa buat. Setahun masa tu belum PKP, jadi masih ke universiti, pergi ke kelas seperti biasa. Lepas tu bila PKP, kelas online. Mula. Google atau Zoom macam tu. Tapi Hawa suka juga sebenarnya, tak payah nak pergi walaupun dekat, tapi faham. InsyaAllah bawa ini kan. Ya betul. Terus Hawa, apa namanya, Hawa kalau misalkan lah Hawa bukan seorang pembaca berita, agak-agak Hawa jadi apa sekarang? Hawa jadi fashion designer. Jadi designer? Usahawan. Okay lah, maybe fashion designer and usahawan tu kita boleh gabungkan lah. Ataupun seorang pensyarah. Seorang apa? Pensyarah. Oh, awak ada minat untuk mengajar juga? Ada juga. Walaupun tak tahulah Tera ke tak nak mengajar orang kan. Tapi kita suka belajar and kita suka nak orang, Hawa rasa Hawa suka nak bagi, bukanlah bagi nasihat, tapi apa-apa yang share dekat orang, Hawa, kalau boleh nak apa yang Hawa share tu membantu someone. So kita bila nak, contohlah kalau jadi lecturer bukanlah nak ajar semata-mata kan, tapi nak change, nak ubah pemikiran supaya jadi lebih baik, macam itulah kononnya. Wow. Berarti impian tu dah besar dah kan. InsyaAllah boleh Hawa, kata ada benda tak mungkin kan. Okay Hawa, kan kita dah tahu dah macam mana berarti perjalanan seorang Hawa menjadi seorang baca berita hingga hari ini. Dah 4 tahun dah. Walaupun sebenarnya rasa macam dah lama kan, tapi sebenarnya masih panjang perjalanan Hawa untuk menjadi seorang legend pula nanti kan, insyaAllah. Dan juga Hawa, mengenai masalah pembagian masa. Kebanyakan kasi wanita di kasi pun ada juga yang juga mungkin bekerja and juga nak belajar kan. Lepas tu bagi masa juga dengan pribadi juga, me time lah semua. Untuk Hawa sendiri, macam mana Hawa nak bagikan masa tersebut? Okay. Bahagi masa ni, Hawa rasa it's a struggle for everyone. Semua orang ada, alamak banyaknya benda nak buat yang mana satu kan. Jadi bila kita fikir terlalu banyak, fokus pun selalu ni apa Hawa share based on apa yang Hawa alami jugalah kan, of course. Okay, kita satu, jangan banding diri kita dengan orang lain. Sebab setiap orang ada dia punya masalah-masalah ni, ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Jadi kalau kita misalnya rasa terlalu penat, rehat. Itu yang paling penting. Lepas tu susun yang mana perlu diutamakan. And then it is okay to say no. Misalnya kita dah ada plan hari ni nak buat apa. Tiba-tiba ada benda lain, kawan ajak keluar ke apa, tapi kita rasa penat. Janganlah terlalu menjaga hati orang lain dan ignore kita punya kepenatan. It is okay to say no. Sebab
Hawa bila muda-muda dulu susah nak cakap no dekat orang, susah nak tolak kan, kita jaga perasaan. Oh. Tapi sekarang ni it is time untuk kita fokus, kita kena cukup rehat kan, fokus dalam kerja dan sebagainya. Bahagi masa perlukan pengorbanan dan dalam masa yang sama rehat yang cukup. Kita kena susun apa yang perlu diutamakan, apa yang perlu kita korbankan. Jangan risau sebab ialah mesti semua daripada kita nak cuba yang terbaik kan. Jadi tahu apa keutamaan kita. Ya, so kena set jadual sebenarnya kan. Ada jadual, lepas tu juga kena tahu juga time kita rehat kan. Oh pasti banyak lah Hawa ya. Kau tadi share kan, Hawa share tadi, pasti banyak kawan-kawan Hawa yang maybe dia tak faham tentang kesibukan Hawa. Kawan kebanyakannya faham lah, Alhamdulillah. Macam kadang-kadang Hawa yang bersalah. Hawa akan text dekat group kawan-kawan kan, cakap sorry girls, this week macam hectic. Atas tu dah message panjang-panjang, dah message macam-macam lah kan. Ada kawan-kawan yang pregnant lah, apalah. So macam tapi Alhamdulillah kawan-kawan faham. Tapi Hawa sekali-sekala Hawa akan call, tanya khabar. Sekali-sekala kita pun it is nice to talk to a friend sebab kita dapat release tension kan. Kawan-kawan pun akan sentiasa bagi kita semangat dan doakan kita juga. Ya, betul-betul. Okay, so Hawa, apa seorang Hawa kan, macam perjalanan Hawa sekali kan, karir Hawa kan, apa sebenarnya benda yang Hawa nak capai ke the next? Hawa ada macam the big dream yang Hawa nak capai ni, yang Hawa okay, aku jadi macam ni lah, macam tu. Okay. Hawa pun bagi Hawa sekarang ni kan mungkin banyak-banyak kejutan kot sekarang ni. Yang paling Hawa terkejut adalah jadi seorang penyampai radio sekarang ni yang bagi Hawa boleh ke Hawa buat ni kan. Untuk nak terlalu fikirkan masa depan tu Hawa agak takut juga sebab sekarang ni sibuk fikir apa yang sekarang. Nak fokus untuk 4 program lah termasuk radio ni kan. Jadi Hawa rasa sekarang ni Hawa nak buat yang terbaik. Tapi dalam masa yang sama mungkin adalah plan-plan akan datang. Mungkin nak belajar dalam bidang keusahawanan juga. Sebab nak tak nak walaupun kita dalam industri media, kita tak tahu apa yang akan berlaku ke apa kan. Dalam masa yang sama kita kena jadikan minat kita, macam minat Hawa antaranya dalam bidang fashion juga. Mungkin Hawa akan buat sesuatu terhadap hobi fashion designer kecil-kecil dulu kan. Mungkin akan ada fashion line ke. Itu antara cita-citanya selain dari apa yang Hawa ada sekarang. Kalau nak dikatakan my intention of becoming a TV host ataupun penyampai berita ataupun penyampai radio adalah untuk menjadi seorang yang memberi inspirasi kepada orang lain. Faham. So Hawa sebenarnya ada plan juga ke depannya apa yang Hawa nak, Hawa tahu apa yang Hawa nak kan. Dan sekarang adalah untuk proses nak ke sana kan. Okay, Hawa tadi share kan, Hawa dah jadi penyampai radio hari ni dia pertama. Ada perbezaan tak dengan penyampai radio dengan penyampai TV? Memang banyak beza dia. Tapi yang lagi best mana? Dia dua-dua best sebab dia kira kategori lain. Kalau TV kita dah biasa dengan kamera kan, kita rasa macam kita cakap dengan orang. Tapi bila radio ni hanya suara, jadi dia cabarannya adalah nak make sure apa yang kita cerita tu sampai. Orang boleh bayangkan apa yang kita cerita tu. Kalau TV kan ada video, kita boleh tunjuk. Kalau cakap pasal hospital, ada tunjuk gambar hospital tu kan. Tapi kalau dalam radio kena jadi sangat deskriptif, kena cerita bagi orang nampak. So to me, bagi Hawa itu cabarannya lah. Yang Hawa pun baru nak bertatih. Kan, tapi selalu tahu Hawa, macam Hawa belajar dengan siapa sebelum tu? Atau adakah macam tanya-tanya ke dengan sedia-sedia? Okay, setakat ni Hawa pernah lah jadi jemputan 3 hari je. Ada tanya tips-tipsnya juga tapi tak berkesempatan untuk betul-betul sit down and bertutor dengan mereka, nak belajar dengan mereka. Tapi that's what I look forward lah. Hawa ada juga call kawan-kawan yang di radio tanya macam mana
nak bagi tahu lepas ni music apa. Ada juga kawan-kawan dekat radio juga. Kawan-kawan yang supaya senang sikit kita nak communicate. Faham. Okay, Hawa tak cuba apa namanya Hawa macam tadi pagi kan the first Hawa jadikan the first host kan jadi radio DJ lah kan. Boleh tak Hawa share macam mana Hawa buat opening lah dekat kita semua. Saya dengar juga ni. Oh wow, okay. Opening Hawa punya partner Ali Iskandar yang buat, tapi Hawa boleh curi. Okay, FM info terkini dan muzik sepanjang zaman. Selamat pagi kepada anda yang berada di Lembah Kelang 101.3. Pagi ini Fokus Pagi bersama Ali Iskandar dan Hawa Rizwana. Okay, kalau nak dengar pagi esok pula. So setiap hari Hawa? Setiap pagi ya? InsyaAllah setiap Isnin sampai Jumaat pagi 6 sampai 10. Kena bangun awal. Wow, seronoknya bertengah suara Hawa kan. Okay Hawa, ada tak cabaran? Maksudnya ada tak Hawa pengalaman yang sangat-sangat, Hawa kan berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh politik kan. Dan Betul. juga dengan artis kan, selebriti semua. Ada tak cabaran? Pernah macam mungkin suatu masa yang ini pengalaman tak pernah dilupakan. Contoh kan, Hawa interview dengan anyone kata siapa ke? Okay, Hawa rasa yang paling Hawa rasa tak dapat dilupakan antaranya adalah interview Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Masa tu sempena dengan pertabalan Baginda sebagai Agong. Masa tu macam mimpi jugalah dapat task ataupun tugasan untuk temu bual Agong bersama rakan-rakan media lain dari Finas, dari RTM. Masa tu kita berpeluang untuk tanya terus dekat Agong tentang misi dan sebagainya, juga hobi Agong sendiri. Macam mana Agong kekal fit kan, macam mana Agong kekal sihat. Mesti rakyat pun nak tahu apa Agong punya lifestyle yang tak ceritakan dekat TV atau surat khabar. To me that's a wonderful memory. 2 kali kot selepas itu hari keputraan Agong. Itu antara memory yang best lah. Dan lagi satu, towards the end career Hawa masa tu sebagai wartawan, masa tu anugerah bintang popular. Walaupun itu satu story hiburan, tapi masa tu buat live langsung depan ramai orang dekat Dewan tu. Ramai, dan Hawa rasa Allah nervous ni, tak pernah buat live orang macam ni. Selalu interview seorang-seorang macam tu kan. Ni ramai yang kita macam kendalikan konsert. To me that was so memorable. Dan bagi Hawa lagi berani and chill, enjoy sebenarnya. Kan? Rasa seronok kan? Pastikan Hawa berjumpa dengan orang yang yang tak pernah jumpa kan? Dapat jumpa Tia, dapat jumpa Arif. Masa tu kan? Masa tu Tia tak tahu lagi Hawa, ternyata dah tahu dah. Okay, Hawa apa namanya? Okay, untuk tentang kepribadian Hawa sendiri kan. Hawa sekarang ni dah berjaya kan. Maksudnya dah berada dekat titik karir yang di tempat sekarang kan. Dah ada apa namanya orang cakap macam pencapaian dengan pendidikan Hawa. Untuk peribadi sendiri Hawa ni tak macam plan ke depan atau nanti next ke years ke atau apa yang untuk menamatkan masa bujang? Wow. Yeah, of course Hawa rasa ramai juga memang cita-cita ke arah tu kan. Tapi for now Hawa rasa it's best untuk Hawa fokus dulu dengan apa yang ada sekarang ni. InsyaAllah bila Hawa dah rasa stable, bila dah rasa tiba masanya, okay, it's time to settle down. Okay. Tapi sebenarnya Hawa, tapi kalau misalkan Hawa nanti menikah, karena mungkin dikasih banyak yang tanya yang gatal kata kan. Yang kata bila Hawa kan. dia dah ada BF boyfriend dah. Muka suara berpura. Okay. So maksudnya Hawa, sebenarnya kan kalau misalkan Hawa contohnya dah berumah tangga. Adakah Hawa tetap meneruskan ke atau Hawa akan nak jadi tak meneruskan karier? Kalau boleh memang kita nak sentiasa aktif lah kan. Tapi
course bila dah ada tanggungjawab sebagai isteri, sebagai ibu, of course ada kita punya own priorities kan. Apa yang diharapkan jodoh tu memahami kejaya, memahami diri kita kan. Kita pun tak adalah everyday happy, tak adalah everyday very positive kan. Ada hari yang down. Tia pernah down ke? Tengok Tia selalu aktif positif je. Macam Tia ni apa yang dia always motivated lah. Apa sebenarnya? Ya. Cek. Sebenarnya kalau misalkan cakap down tu, maybe ketika macam mana cakap downnya? Down tu maybe kalau kita bukannya down tapi kita penat kot. Bila penat, betul. Penat tidur. Lepas tu kita bangun balik. Tidur is the best kan? Ya, kita kena rehat. So, means ada insyaAllah kan. Yalah sebenarnya walaupun mungkin dekat sini pun juga ada yang sudah berkahwin ke apa. Sebenarnya kalau kita berkahwin, of course prioriti kita ada keluarga. Tetapi tak menutup kemungkinan kalau kita nak berjaya, nak kita teruskan karir kita, kan bercakap elok-elok dengan suami, dengan calon suami kan. InsyaAllah kalau kita boleh perhatikan mana yang tepat bagi masa, insyaAllah boleh. Tak ada masalah lah sebenarnya kan. Betul. Yes. So Hawa, apa sebenarnya komentar Hawa? Kerana banyak orang netizen kan macam cakap kan, Hawa ni adalah seorang yang cantik dan juga yang berpendidikan juga, yang ada karir juga sekarang. Macam mana pendapat Hawa sendiri? Rasa kata-kata tu terlalu tinggi untuk Hawa. Rasa biasa je. Sebenarnya rezeki lah kan, rezeki Allah. Dalam masa yang sama malunya tak tahu nak komen apa, tapi apa-apa yang Hawa buat is untuk self-satisfaction. Sebab Hawa sendiri nak belajar, sebab Hawa sendiri nak kerja, buat semua untuk diri sendiri, sebab family, sebab Allah lah, sebab yelah takkanlah kita nak buat semua benda sebab terpaksa kan. Betul. Ni bila Tia cakap kecantikan ke kan, semua tu subjektif. To me, yang membuatkan seseorang tu cantik adalah dalaman dia punya confidence-nya. Bila kita tengok wanita-wanita yang very confident, automatic kita nampak dia cantik kan. So Hawa tengok macam beberapa figura-figura wanita untuk kita belajar belajar apa dia punya kekuatan untuk kita nak jadi macam tu. Kan, itulah komentar Hawa ya kepada semua netizen yang sedang banyak di komen-komen ni yang sedang mengacau-ngacau Hawa ni. Tag siapalah kan. Entah kenapa banyak tag lelaki-lelaki kat sini ya. Baik. Kan Hawa, bertuah siapa dapat seperti dia ni bertuah betul. Masya-Allah. Kan. Alright Hawa, macam kita tahu kesadan Hawa pula. Kan sekarang kan masa PKP kan. PKP, COVID-19 and macam mana pula Hawa boleh, banyak orang juga yang dibuang kerja, wanita yang dia stres, mereka yang juga isteri rumah yang terjejas dengan COVID-19 kan, maybe suaminya tak boleh berniaga ke apa kan. Macam Hawa sendiri, apa pandangan Hawa dan juga kata-kata semangat untuk mereka yang berada dekat level tersebut? Ya, itulah ada kalanya bila dalam kita kesibukan ke apa, bila kita merungut, kita lupa ada orang yang sangat-sangatlah memerlukan. Macam Hawa pun ada dapat DM yang cakap kita saya kereta terpaksa jual sebab anak-anak tak cukup makan, anak-anak tak cukup susu dan sebagainya. Kita bantu setakat mana yang kita boleh. Jadi to me, sekarang ni ramai orang susah. Dalam masa yang sama kita pun kalau nak share benda yang happy je dekat Instagram, Twitter, sebab kita nak bagi orang happy. Kadang-kadang tak share sangat benda-benda yang stress kan dekat Twitter ke apa, sebab rasanya semua orang dah cukup tertekan dah. Apa yang kita boleh bantu, kalau kita tak mampu nak bantu dari segi kewangan, kita boleh bantu orang dari segi emosi. Kita bantu guna kita punya social media ni to make others happy. Hantar video kelakar ke apa ke, kita nak bagi orang happy. And then maybe to all social media influencers kan, yang ada ramai followers tu, I rasa it is time. Sekarang ni masa yang sangat-sangat kritikal untuk gunakan followers yang ramai tu untuk kita share benda-benda yang happy, yang bermanfaat. Dalam masa yang sama kita boleh share bisnes-bisnes kecil-kecilan ni dekat kita punya Instagram. Hawa pun ada yang rasa Hawa kena buat lagi sekali from time to time. Itu antara yang kita boleh bantulah, Tia.
Apa sebenarnya, apa tadi, buat 2 kali times tu apa tu Hawa? Oh, okay. Macam sebelum ni Hawa pernah hantar dia Hawa nak buat lah sebab tengok ramai orang buat, which Hawa rasa membantu sangat. Ialah Hawa post satu post dekat Instagram, minta siapa-siapa yang ada business share dia punya Instagram business, and then Hawa akan tag dekat IG story supaya contohlah jual brownies ke, ada jual bantal ke apa, Hawa akan share kat IG story. Jadi siapa-siapa yang nak beli bantal ke apa dah boleh tengok dekat situ. Kita bantu Ya. nak beli kan. Ya, betul sekali kan. Sebenarnya kita sebagai public figure kan, atau orang yang banyak orang tengok kan, follower ramai, kita sentiasa nak mencuba untuk memberikan sesuatu yang positif untuk mereka semua. Kan macam bagus macam Hawa macam menyokong lah perniagaan-perniagaan kecil dekat situ kan. Orang nak tengok, orang boleh beli kat situ. Dan juga macam sekarang ni juga Hawa, dan juga untuk semua, Tia pun juga mensponsori 100% seminar percuma yang dia akan buat kan tanggal 8 ni nanti. And insyaAllah juga the seminar akan bersama dengan Datuk Wira Azizan Osman juga. Kan insyaAllah. Sebenarnya ialah mesti ramai yang terkesan kalau kita cakap ni senang, tapi kalau boleh kita carilah rezeki macam-macam platform yang boleh kita ni. Macam Tia pun ada seminar kan, ada kalau nak start business tanpa modal pun ada kan. Betul. Nak bantu selagi boleh. And tahniah Tia sebab buat benda ni untuk bantu. InsyaAllah kan, terima kasih banyak. And juga kan kita bercakap balik tentang perjalanan Hawa dan juga sekarang Hawa dah berada kat tahap sekarang kan. Apa sebenarnya 3 benda yang Hawa rasa sangat berharga dekat hidup Hawa sekarang? Okay, 3 perkara yang Hawa rasa sangat-sangat berharga. Family, of course. Yes, family. Kedua, kesihatan. General sangat. Dan yang ketiga, wow. Apa yang berharga sangat untuk Hawa? Walaupun 3 tu susah nak cari yang ketiga. Family. Susah atau susah nak fikir ke susah nak cakap? Susah nak cakap. Lagi satu kejaya lah yang sekarang ni. Wow, 3. Okay, family and friends, kejaya dan juga kesihatan. Alright. Bantu kita lah. Betul kan. So sangat macam yalah, family dia pertama kan, and sekarang ni juga kesihatan sangat penting kan. Pandemik COVID-19 kan, banyak orang juga yang terjejas dengan virus tersebut kan, banyak juga yang kehilangan orang terdekat keluarganya. So kena dekat semua ni kena jaga kesihatan ya, kerana kita sekejap lagi akan kita nak bebas daripada COVID-19 ni kan. Cepat lah. Sekarang hari ni pun kes 15,000 lebih kan, dah turun. Asyik kita 17 kan, dah turun. Hopefully cepat-cepat lah kosong. Kau boleh tahun depan kita dah tak nak dah COVID ni. Penat. Betul kan. Hawa, kalau misalkan Hawa macam membawakan berita kan, sebelum Hawa bawakan berita, biasanya apa yang Hawa buat? Kan masa kan kau tengok pernah tu, kau dekat TikTok tu kan ada orang macam prompter nak baca cepat tu kan. Hawa macam mana tu? Hawa dah terbiasa ke atau Hawa akan belajar dulu? Awal-awal dulu agak mencabar. Awal-awal dulu sangat mencabar. Sekarang ni bila kita dah biasa, Alhamdulillah okey. Tapi ada masanya dia stuck ke apa. Sebab berita ni kita memang kena baca prompter sebab kita nak cepat dalam masa 1 jam cakap semua benda yang jadi hari ni kan. Jadi nak tak nak kita kena baca prompter, make sure kita tak salah fakta. Kalau benda terosak, kalau dekat Bulletin TV3 kita ada iPad lah untuk kita refer. Jadi memang tengok ada orang ingat kita hafal. Dahsyat. Dahsyat kan. Ya, faham. Kerana laju sangat kan. Wow, luar biasa lah kalau orang penyampai berita ni kan. Maybe kalau dekat radio tu cabaran-cabaran lain pula. Walaupun boleh tengok tapi nak kena orang imagine pula kan. Betul, sebab tahu pula ni radio bulletin, kita pun share news juga, dan masa sama kita tak naklah share macam berita-berita saja kan. At least kita nak tahu apa orang boleh belajar through the berita-berita yang kita share tu. Baik. Wow, luar biasa. Dan sebenarnya banyak sangat informasi dan tips-tips seorang Hawa Rizwana yang kita dah kupas ya sebenarnya. Last saya nak tanya dulu. Hawa biasa, apa hobi Hawa? Oh, hobi Hawa suka menari.
Hawa suka menari dulu masa dari sekolah sampai ke universiti, memang Hawa menari, wakil sekolah, wakil universiti. Oh Sekarang dah ya. ada masa tak ada gang, menari seorang-seorang je, exercise. Menari tradisional ke atau modern? Mostly traditional lah, traditional Melayu dan juga Borneo, Sabah, Sarawak. Wow, itu. So apa lagi yang apa benda yang orang tak tahu tentang Hawa Okay, sebenarnya? ramai orang tak tahu Hawa suka menari. Hawa suka main piano. Oh, Hawa boleh main piano? Boleh lah, very basic. Wow, terus. Lepas tu selalu cakap seorang-seorang dalam kereta. Hah? Sebab nak praktis sebelum sampai office tu, kita warm up, cakap, nyanyi. Tu cara Hawa warm up dalam kereta lah. Kalau orang kat sebelah macam tengok, apalah perempuan ni buat kan. Oh, Hawa tu cakap apa? Hawa biasa dekat kereta tu. Our practice lah macam untuk wanita hari ni. Contoh, hari ni topik pasal long COVID kan contohnya. Okay doktor, practice macam kita tanya doktor tu siap-siap supaya kita warm up. Macam tu. Dia baru tahu juga benda tu kan. Okay doktor, so apa menurut doktor tentang kes kita pada hari ini? Macam tu. Sebab sekarang Tia, kita orang selalu kan jumpa kawan-kawan makan-makan, kita sembang ke apa kan. Sekarang pun sembang through telefon. Jadi untuk kita nak maintain kita punya stamina bercakap tu pun kena extra lah sekarang ni. Sebab dah kurang socialize. Ya kan, nak bercakap dengan orang langsung kan. Nasib baik kan kita bercakap dengan Hawas kan dekat live bersama Tia kan. Wah, okay. So Hawa, makanan favourite Hawa apa? Hawa suka sup. Tom yum lah, tom yum. Hawa suka Thai food. Sedap kan. Hawa boleh masak tak? Boleh, Hawa boleh masak. Cuma bila sibuk tu memang tak boleh nak masak. Tapi kalau cuti, Hawa akan masak. Apa favourite food yang Hawa boleh masak? Okay, yang Hawa rasa hotera, perasan. Tapi Hawa rasa boleh dia telan kalau Hawa masak. Roast chicken, mushroom cream, masak lemak ayam, kari tak lulus lagi rasanya. Sambal tumis. Oh, so western dengan kampung pun campur Hawa boleh? Alright. So, luar biasa Hawa kan. Terasa banyak yang sebenarnya nak tanya. Dan Tia pun mengenali Hawa dah beberapa tahun juga kan. Apa yang Tia kenal sebagai seorang Tia mengenali Hawa adalah orang yang bersopan santun juga kan. And lepas Hawa adalah orang yang lemah lembut juga. Kalau you guys nampak Hawa, kasi macam itulah Hawa. Kan juga Hawa orang yang dia nampak hardworking juga kan. Orang muda kan. And menjalankan 4 acara dalam satu masa juga kan, alhamdulillah. Dan saya nampak dari kesini ke sini makin ramai dan rezeki semakin murah kan untuk Hawa kan. Amin. Alhamdulillah kan. Hawa hope Hawa boleh manfaatkan sebaik boleh. InsyaAllah Hawa doakan semua siapa yang tengok sekarang ni pun semoga rezeki kita sentiasa berlimpah ruah. Amin. Amin. Dan juga Hawa mungkin Hawa nak share kata-kata terakhir yang kata-kata semangat kepada semua yang tengok dekat live bersama Tia hari ini. Silakan Hawa. Hawa rasa sekarang ni memang kita semua sangat-sangat affected, sangat-sangat terkesan dengan COVID-19 ni. Kita semua ada kesusahan masing-masing. It is okay untuk rasa sedih, untuk rasa tertekan. Kan kalau terlalu rasa tertekan, cakaplah dekat luah perasaan dekat kawan-kawan or family yang percaya. Dan percayalah ada hikmah besar di sebalik dugaan yang besar ni, di sebalik COVID-19 ni kan. Dalam masa yang sama, kita berserah kepada Allah, tapi dalam masa yang sama kita sentiasa usaha untuk menjadi lebih baik untuk diri kita dan juga family yang memerlukan kita. Never give up. Doa banyak-banyak. InsyaAllah Allah akan makbulkan. InsyaAllah. Amin. Okay Hawa. Terakhir. Hawa kalau lepas COVID ni, saya teruskan. Lepas COVID Hawa nak pergi ke mana? Pergi ke Langkawi sebab Hawa punya nenek sebelah ayah ada dekat Langkawi. Hawa punya atuk dan nenek sebelah ayah dan sebelah mak, dua-dua asalnya Langkawi. Jadi tinggal nenek saja. Dah 2 tahun tak balik Langkawi. Wow. Biasa balik berapa bulan sekali?
Selalu Abang balik setahun sekali. Kata nenek sama je lah Hawa tu kan. Tapi kalau sebab kerja, sebelum ni agak kerap jugalah balik sebelum bekerja. Which was 4 years ago. Alright. So, baik semua, kepada Hawa juga nak ucapkan terima kasih lagi. Seronok bercakap dengan Hawa. Pergi balik ni lah Palembang. Ya, tak nak balik Palembang memang. Balik Indonesia terus ya. Tapi tak tahu lah bila kan. Tapi dia bawa pergi Palembang. Boleh. Okay. Kita buat kenduri sekali kat situ. Wah. Kita set Makan nasi minyak wow, dekat Langkawi. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright kawan, terima kasih banyak. Kirim salam buat keluarga juga. Kan? Dan juga kita doakan semoga Hawa semua karya dipermudah, jodoh dimudahkan, dan juga semoga semua karya, kesihatan semua dijaga. Sama juga doa untuk Tia dan juga tim Mutiara. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki. All the best. Terima kasih Hawa. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you Tia. Yes. So, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Hawa, seorang pembaca berita yang juga mengutamakan juga pendidikan. Dan kepada anda semua juga yang masih menonton, iaitu untuk membantu kepada anda semua seorang wanita si rumah yang hilang kerja, yang hilang punca pendapatan, ia akan membuat suatu seminar secara percuma, diterjehas 100% percuma, iaitu seminar Cari Duit Bersama Mutiara. Dihadirkan seminar percuma untuk anda nak tahu apa yang anda boleh buat, anda boleh mendapatkan semangat, anda mendapatkan lampu untuk anda boleh bangkit di COVID-19 ni. Pada anda yang ingin mengikuti seminar 100% percuma, iaitu seminar Cari Duit Bersama Mutiara, anda boleh daftarkan diri anda di www.berniagabersamatia.com/CDM atau paling mudah anda pergi ke bio Tia, klik saja link di sana untuk pendaftaran. Okay? No registration, semua percuma. Baik, kepada anda semua, pertanyaan untuk anda yang akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah iaitu, okay, are you ready guys? Kemanakah tujuan Hawa Rizwana nak pergi selepas COVID-19? Kemanakah tujuan tersebut? So anda boleh jawab pertanyaan di Telegram Tia Arifin. Jawab dan anda yang bertuah, dia akan pilih bermenang satu box Mutiara. Alright. So kepada anda semua, saya nak remind kepada anda semua yang dekat sini yang ada rasa macam terjejas kesihatan, ada rasa macam tak tahu apa nak buat, atau ada rasa macam family atau suami hilang kerja. So Tia nak menjemput anda semua untuk hadir dekat seminar Cari Duit Bersama Mutiara, dan ada tetamu spesial, jemputan spesial yang Tia akan hadirkan. Silahkan videonya. Adakah kita nak gunakan dengan baik? Masalah you adalah you kena keluarkan dia punya keberanian. Dan macam ni nak keluarkan adalah you kena tanya, adakah benda ni penting untuk you? Ya, kepada anda semua di rumah, Tia menjemput untuk hadiri seminar secara percuma, iaitu seminar Cari Duit Bersama Mutiara yang akan berlangsung pada tanggal 8 Ogos pada tahun ini. Dan kepada anda yang ingin join di seminar tersebut, anda boleh daftarkan diri anda di www.berniagabersamatia.com/CDM atau klik saja link di bio Tia. Anda boleh jemput seramai mana kawan-kawan, family, ibu bapa semua untuk hadir di seminar ini. Kerana seminar ini kita taja 100% percuma. Kita akan mulai daripada pagi hingga petang. Baik, kepada anda semua, terima kasih banyak anda yang telah menonton, mensupport live talk show bersama Tia pada hari ini. Dan Tia nak ucapkan terima kasih banyak kepada panelis kita pada malam ini, iaitu Hawa yang telah bersama dengan kita. Dan
sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada anda semua dan anda boleh sharekan lagi dan bantu lagi ramai orang. Dan hari ini kan sudah selesailah kita punya live bersama dengan Tia, dan jangan lupa untuk berjumpa lagi di esok hari di mana Tia akan membawakan panelis-panelis yang akan memberikan inspirasi kepada kita semua, dan anda boleh join di live talk show bersama Tia di jam yang sama. Dengan itu saya Tia Arifin undur diri dulu dan Assalamualaikum.